Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaAllah sanuwassilu dirasatana fi i'rabil kalimah. طيب الآن نواصل رقم السابع. Okay. السؤال السابع أي يصلي أبي الصلوات المفروضة خاشعا. طيب إذن i'rab li khashi'an ini adalah, kita nak tahu i'rab dia apa. Kita nak lagi mudah, kita kena tahu dia punya ni makna. Solat, sedang solat. Ayah saya solat ini jadi mangsa. Al-mafruḍah ini pun jadi mangsa. Mafruḍah ni bermakna solat wajib, itulah yang 5. Khashi'an ni adalah khusyuk. Dan kalau kita lihat, khashi'an ni berada dalam keadaan bila ain, selepas ain ada baris, ada huruf alif, itu menandakan di sini sebenarnya ada tanwin. Okey. Jadi kalau kita tengok ayat ini dah lengkap. Okey, ayah solat apa? Solat fardu. Okey, solat wajib. Lepas tu ayat ni dah lengkap, tapi dia tambah yang lagi, khashi'an, iaitu dengan khusyuk, dalam keadaan khusyuk sebenarnya. Okey, jadi bila sebut dalam keadaan khusyuk, dengan khusyuk, maka ini sebenarnya adalah tajuk hal. Okey, tajuk hal. Sebagai contohnya di dalam buku teks, okey, qala Allah Ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Okey, hadhihi al-ayah al-Qur'aniyah yakun sahibul hal wa kadhalika yakunu hal. Okey, wa khuliqa ni bermakna dan diciptakan. Al-insan iaitu manusia diciptakan dha'ifa. Dha'ifa lemah. Manusia diciptakan lemah. Kita bunyikan dia, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Okey, idzan al-insan huwa sahibul hal wa dha'ifani, hadha huwa al-hal. Kalau kita lihat, idza nazarna, hal keadaannya mesti dalam bentuk nakirah, iaitu dalam bentuk ada tanwin. Okey, tanwin ataupun nanti kita lihat. Baik, الآن ننظر إلى أنواع الحال. طيب، هناك حال المفرد، هناك حال الجملة، وهناك حال شبه الجملة. حال المفرد هذا ما نقول وخلق الإنسان ضعيفا، أو كما سبق درسنا يصلي أبي صلوات المفروضة خاشعا. هذا حال المفرد sebab dia berada dalam kalimah mufrad. Innaha ala kalimatin mufrad. Walakin hunaka kadzalika halul jumlah. Halul jumlah huwa hal allati takunu ala syakli jumlah, lah. Jumlah fi'liyah, wa hunaka jumlah ismiyah. Wa jaa ahlul madinati yastabshirun. Hadhihi jumlah wa jaa ahlul madinati ni, ayat ni dah lengkap. Kemudian yastabshirun bermakna bergembira. Ahli Madinah tu telah datang, ayat tu dah lengkap. Kemudian tiba-tiba datang lagi ayat yang lain dalam bentuk kata kerja, fa'il. Dan hadhihi hal, keadaan jumlah fi'liyah. Dalam bentuk jumlah fa'il. Kemudian ada juga dalam keadaan hal ini datang dalam bentuk ayat juga, seperti iqtaraba linnasi hisabuhum, telah dekatnya bagi manusia waktu penghisapan mereka. Ayat ni dah lengkap, hadhihi ayat kamilah. Walakin zadallahu ba'da hadhihi al-ayah wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iaitu Allah tambah dengan wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bila ada tambahan wahum, tambahannya lagi, tambahan ini adalah dikira sebagai hal. Dan tambahan ni apabila dia mulakan dengan dhamir, wahum, wahuwa, wahia dan sebagainya, maka dia adalah tanda bagi jumlah ismiyah, hal jumlah ismiyah. Wal akhir hal shibih jumlah. Shibih jumlah ini adalah hal yang mana hal itu dimulai dengan
huruf jar antaranya. Okey. Baik. Misalan qaulu ta'ala fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Fa kharaja 'ala qaumihi, ayat ni dah lengkap. Maka dia telah keluar kepada kaumnya. Dah lengkap dah ayat tu. Hadhihi ayat kamilah. Walakin zadallahu ba'da hadhil ayah fi zinatihi. Maka tambahan ayat di sini adalah hal. Dan hal ini dimulakan dengan huruf jar iaitu fi. Maka ini adalah hal shibhil jumlah. طيب إذن هذه أنواع حال. طيب حال hukumnya apa? Ma hukmul hal? Mansub. Wa ma alamatu hadhihi al-kalimah? Fathah. Okey. Zahir tak fathah ni, nak tambah zahirah pun boleh. Okey, tambahlah lagi senang bil fathah az-zahirah. Zahirah tu apa? Zahirah tu yang jelas. Kenapa nak tambah jelas ni? Jelas. Nampak tak fathah dia? Nampak. Okey. Baik. Soalu thamin. Ada saihani min Malaysia sa'idaini. Okey, sa'idaini. Hadza kadzalika hal. Okey. Jika kita lihat ada saihani min Malaysia, dua orang pelancong telah kembali daripada Malaysia. Ayat ni dah lengkap. Tiba-tiba ditambahnya sa'idain. Sa'id ni maknanya gembira. Okey, sa'idain ni maknanya dua orang yang gembira. Okey, dua orang yang gembira. Maka oleh yang demikian, yang ni adalah satu tambahan. Ayat yang ditambah lagi selepas ayat ni dah lengkap. Lengkap dah ayat ni, ditambah yang lagi. Maka hadhihi hal. Apa jenis hal? Hal mufrad. Kenapa? Sebab hadhihi kalimah kalimatun wahidah. Okey. Baik, idzan al-ijabatuhu hal, hukum dia mesti mansub. Okey, tandanya pula macam mana? Okey, apa tanda bagi sa'idaini? طيب إذا نظرنا إلى جدول الإعراب. Okay, هنا جدول الإعراب. Okay, bila ada mansub, إذا كان حكمها منصوبا هناك علامات كثيرة. Okay, إذن ماذا سنختار لهذه علامات؟ سعيدين بمعنى dua orang yang gembira. لماذا أنا أقول dua orang? لماذا أنا أقول هنا مثنى? Kenapa? لأن هنا Saihani dua orang lelaki. Takkan keadaannya dalam bentuk tiga orang lelaki. Sebab yanun ni, hujung yanun ni boleh jadi tiga, boleh jadi dua orang. Jadi ni dua orang, tiba tiga. Tak masuk akal. Okey, maka kat sini kita boleh kata dia confirm dua. Baik, idzan dua bil lughatil arabiyyah muthanna. Okey. Aina muthanna fi jadwal i'rab? Limansub. Musanna mana musanna? Huna. Idzan musanna hukumuhu ya. Bila dia musanna, dia dalam bentuknya, dalam hukumnya, dalam alamatnya ya. Idzan huna hal mansub sa'idain ini kita boleh kata dengan bil ya. Hakadha al-jawab. Soal tasi'. Tabarru'at al-mutasaddiqatu bil amwali mukhlisat. Baik. Tabarru'at al-mutasaddiqatu bil amwal, bermakna menderma orang yang bersedekah itu. Orang bersedekah kat sini, kalau kita lihat, idza nazarna alamat fi akhir al-kalimah, fi akhir al-ism, hadhihi alamatu muannas, perempuan, untuk yang jamak. Okey, ramai, tiga orang perempuan. Okey, bil amwal, maksudnya penderma itu telah mendermakan hartanya, mukhlisat. Jadi ini adalah ayat yang ditambah, ayat yang berlebih. Maka mukhlisat ini juga dia mengambil tanda alif ta. Idzan hadhihi mukhlisat ini kita boleh katakan dia juga hal. Hal hukum dia mansub. Hal hukum dia mansub. Idzan alaina an nabhatha an alamat. Okey, mukhlisat ini seperti mana yang kama aqulu lak, musanna
Musanna jamak, jamak muannas. Okey, jamak muannas bermakna 3 orang perempuan. Okey, jamak muannas salim lah. Alif ta adalah tambahan bagi jamak muannas salim. Idza tala'na ala hukum ala jadual i'rab. Okey, hal ni hukum dia mansub. Kemudian kita cari jamak muannas salim. Okey, ha huwa alamatuhu kasrah. Okey, alamatuhu kasrah. Falidzalika huna mukhlisatin. Okey, alamatu kasrah mukhlisatin. Kenapa balik bawah tadi? Kerana kita rujuk pada jadual i'rab. Idzan huna alamatuhu bil kasrah. Baik. Soalul 'ashir. Waqafat at-tilmidhatu amama al-fasli. طيب إذن أمام الفصل علينا أن نعرف أمام هنا في أي موقع إعراب كان. Okay, dekat mana mauqi' i'rab dia? Kita kena tahu apa dia mauqi' i'rab dia. Jadi bila kita ingat balik pelajaran kita yang lepas, inilah dia tajuk maf'ulun fi bagi soalan tadi. Okay, maf'ulun fi dia ada beberapa kalimah yang kita perlu tahu, iaitu dia ada maf'ulun fi yang kita terus lihat pada anwa' dia. Okey. Okey, idza nazarna ila anwa'i maf'ulun fi. Okey, hunaka zarf zaman wa hunaka zarf makan. Okey, zarf zaman adalah zarf yang dalam bentuk masa. Zarf makan adalah zarf yang dalam bentuk alhamdulillah tempat. Idzan alaina an na'rifa ma huwa zarf zaman wa ma huwa zarful makan. Okey. Unzur jaydan ila huna. Okey, zarf zaman masalan laylan mundu. Hada zarf zaman. Wa zarf makan masalan fawqa haitsu amama. Ada lagi. Amama di depan, janib samping, fawqa ala fawqa atas, khalfa wara belakang, tahta bawah, wasta tengah, dakhil dalam, kharij luar. Dzalika kullama zakartu qabla qalil atau kullama zakartu anifan hiya zarfu al-makan. Baik. Jadi ada lagi tak selain daripada zarf makan dan zarf zaman? Ada lagi. Okay, hadha zarf zaman. Lailan, sabahan, masaan, al-an, sa'atan, malam, pagi, petang, sekarang, sa'atan, 1 jam. Kemudian fawqa, tahta, amama, khalfa, baina. Hadhihi kullaha zarf makan wa zarf zaman. Walakin ada walakin dia. Dalam bab zarf ni, dia ada zarf yang dia tetap mabni, i'rab dia mabni. Ada zarf yang i'rab dia dalam bab zarf maf'ulun fi. Okay, zarf ini dia termasuk dalam tajuk maf'ulun fi. Kita tengok dulu soalan dia bagi apa. Okay, amama ni boleh ada tak tanda? Amama ni boleh berubah ke tidak tandanya? Okay, amama ni kalau kita lihat dia termasuk di dalam zarf makan yang boleh di-i'rab. Okey. Yang hukumnya mansub bil fathah. Okey. Jadi apa zarf yang mabni? Okey, zarf yang mabni, ingat tulis. Antara zarf yang mabni yang akan di-i'rab dengan mabni adalah haitsu, munzu, amsi, idza, al-an. Haitsu, munzu, amsi, idza, al-an. Haitsu bermakna di mana, munzu bermakna sejak, semenjak, amsi bermakna semalam, idza bermakna apabila, al-an bermakna sekarang. Ejaannya tahu tak? Kalau tak tahu, message macam ni ejaannya. Okey. So haitsu, munzu, amsi, idza, al-an ini adalah antara zarf yang mabni. Maka yang lain tu kita boleh i'rabkan dia sebagai mansub.
Baik, idzan huna amama dia tak termasuk dalam yang mabni tadi. Oleh yang demikian, mabni tadi tak berubah baris hujung dia. Oleh yang demikian, kita i'rabkan sebagai amama ni adalah maf'ulun fi. Okey, kita i'rab terus maf'ulun fi. Nak i'rab zaraf boleh? Boleh. Tapi kena sebutlah zaraf zaman ataupun zaraf makan. Tak yalah i'rab maf'ulun fi. Yang lagi senang. Baik, maf'ulun fi, hukum dia man. Dekat sini sebabkan dia bukan yang mabni, amama tadi kan, amama ni bukan yang mabni, maka kita letakkan dia mansub. Okay, baris dia amama ni, kalau maf'ulun fi memang barisnya atas. Okay, memang barisnya atas bil fathah, kecuali yang mabni. Mabni barisnya depan. Okay, tak percaya cuba tengok. Okay, lailan baris atas, sabahan baris atas, masaan baris atas, al-an ni mabni, sa'atan baris atas, fauqa baris atas, tahta baris atas, amama baris atas, khalfa baris atas, baina baris atas. Nampak tak? Kan baris atas. Tayyib, idzan nuwasil fi raqmi al-wahid wahid asyara. Yuqimu zamili ma'a usrati fi London sanatain. Okey. Yuqimu tinggal, zamili kawan saya, ma'a usrati bersama dengan keluarganya, fi London sanatain. Sanatain ni makna sanatain? 2 tahun. 2 tahun. Ni apa? Masa kan? Masa. So bila dia sebut tentang masa ataupun tempat, sana, sa'ah, amama, fauqa, semua ni termasuk dalam maf'ulun fi ataupun termasuk dalam zaraf. Okey, so kita i'rabkan dia sebagai maf'ulun fi. Okey, i'rab maf'ulun fi senang. Okey, maf'ulun fi termasuk dalam hukum yang mansub, melainkan dia kalimah yang mabni. So kalau dia bagi kalimah mabni, tak boleh i'rab dia sebagai mansub. Okey, hukum apa dia punya ni, sanatain ni 2 tahun. 2 tahun maksudnya musanna. Musanna tu 2 lah. Kalau mansub, musanna duduk mana? Duduk tempat ia. Idzan huna nadau bil ya. طيب السؤال التالي خرج الوالد إلى الحقل منذ الصباح. Okay, ayah keluar ke mana? Ke ladang. Munzu sabah. Okay, munzu, dah mula. Munzu ni bila kita ingat balik, apa tadi yang mabni dalam zaraf ataupun dalam tajuk maf'ulun fih? Okay, haitsu munzu amsi idza al-an. Haitsu munzu amsi idza al-an. Haitsu munzu amsi idza al-an. 5. Ingat 5 ni dia adalah mabni. Maka munzu termasuk di dalam zaraf yang mabni. Dia termasuk dalam zaraf yang mabni, maka kita tak boleh i'rab dia sebagai mansub lagi. Okey, macam ni i'rab dia. Munzu ni tetap sebagai maf'ulun fih. So kita i'rab dia sebagai nu'ribuhu kama hadza, kama yali, maf'ulun fih kadzalika. Okey, akan tetapi maf'ulun fih ke tak yalah, kita i'rab dia zaraf. Okey, zaraf mabni kita ambil betul-betul zaraf dia. Okey, munzu ni adalah zaraf. Munzu bermakna sejak, semenjak. Semenjak ni berkaitan dengan masa ke tempat. Semenjak, saya telah datang sejak dulu lagi. Sejak tu maksudnya masa. So kita letak kat sini zaraf zaman. Okay, munzu ni hukum tadi apa? Mabni kan? Munzu ada 5 tadi. So kita kena letak mabni. Okay, mabni. Kemudian tanda dia apa? Tandanya memang akan menjadi baris depan dia selama-lamanya. Maka mabni ala
ala dhammi. Nampak? Okey. Zaraf zaman mabni ala dhammi. Macam mana nak tahu i'rab mabni? Kan ada dekat sini kat bawah ni. Ni jadual yang mabni. So ada yang beberapa kalimah yang di-i'rab sebagai mabni. Dia dekat dalam ni. Tapi tak tulis. Okey, haisu amsi al-an idh laila nahara baina pergi. Tadilah munzu. Okey. Haitsu munzu amsi idza al-an. Okey. Baik. Jadi i'rab dia macam mana? I'rab dia lebih kurang je. Okey, sebut dulu zaraf. Zaraf zaman tadi. So hukum dia kat sini adalah memang satu je, mabni. So pilih tanda hujungnya apa? Baris atas ke, baris depan ke, baris bawah ke, baris sukun, baris mati. Jadi kalau kita lihat dalam soalan, okey, dia punya tandanya mundu, baris depan. Sebab tu saya buat ala dhammi. Okey, dengar elok. Mabni ni penting. Penting penting. Bila nak i'rab sebagai mabni, apa saja i'rab mabni, awak kena letak fi mahalli nas, fi mahalli tu. Dengar ulang balik. Bila i'rab mabni, ni bila kita pakai i'rab dia mabni ni mabni ala fathi, mabni ala dhammi, mabni ala kasri, tak kisahlah pakai apa ni. Kita kena peka. Kadang-kadang kita kena letak sini balik. Kena letak juga i'rab yang ini, kawasan ini. Okey, ini tajuk apa? Okey, ini adalah tajuk zaraf zaman, iaitu tajuk maf'ulun fih. Maf'ulun fih ada ke tidak dalam ni? Dalam i'rab. Dalam peta yang i'rab, bukan peta mabni Ni bawah ni peta mabni. Okey, yang ni peta i'rab. Ada tak maf'ulun fih? Tadilah zaraf ni. Sebab ni kan zaraf zaman termasuk dalam maf'ulun fih. Maka ada tak maf'ulun fih di dalam peta ni? Jawapannya ada. Di mana? Ni. Okey, raqbus sab'ah maf'ulun fih. Maka kita kena i'rabkan juga dengan i'rab yang belah sini. Macam mana? Okey, dengar elok cara i'rab dia adalah, lepas kita dah buat zaraf zaman mabni ala dhamm, disebabkan oleh mundu, iaitu zaraf zaman ini ada dalam maf'ulun fih, berada di tempat i'rab yang mansub, maka kita kena tambah i'rab dia, iaitu fi mahalli. Tambah fi mahalli. Okey, fi mahalli maksud dia kat tempat mana? Okey, tadi dia dekat mabni, dah sedah. Jadi domain, dekat domain tadi, zaraf tadi dia adalah maf'ulun fih. Ni bagi zaraf ni dia adalah maf'ulun fih. Maka maf'ulun fih rupa-rupanya ada dalam tempat mansub. Okey, fi mahalli, di tempat. Tempat ni mana? Ni tempat dia. Marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Okey, maka tempat dia adalah maf'ulun fih, tempat dia man. So fi mahalli nasbin. Kalau mansub nasbin, kalau marfu' raf'in, kalau apa tadi? Ada tiga. Kalau majrur fi mahalli jarrin. Okey. Fi mahalli nasbin ataupun raf'in ataupun jarrin. Jadi kalau maf'ulun fih, tempat dia nasab, mansub. Baru sebut fi mahalli nasbin, baru sebut dekat sebelah ni maf'ulun fi. Maka inilah i'rab penuh dia. Kalau i'rab penuh, maka penuh. Kalau i'rab kurang, maka kurang. Jadi i'rab penuh ni adalah zaraf zaman yang mabni ala dhammi. Ni dulu. Nampak ni dhammi, okey. Lepas tu kena tambah fi mahalli. Fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Okey, ulang lagi. Mula i'rab bawah ni mabni, disebabkan dia ada dalam bahagian ni. Waktu kita i'rab fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Tanda tak adalah. Alamat tak payah i'rab, sebab alamat dia dah ambil dekat bahagian mabni. Okey, itu adalah soalan yang
ini. Baik, sampai situ sajalah. Okey, sampai situ sajalah dahulu i'rab kita pada hari ini. Nanti insya-Allah kita sambung sebab dia adalah berkaitan tajuk dan tajuk. Okey, baik, insya-Allah nakhtimu hadzal jilsa bi kafaratil tasbih bi tasbih kafarah wa suratul asri.